Okey, nampak tak? Ya, nampak sir. Experiments dan quasi experiments. Okay. Now, experimental method, the purpose tujuan to determine the presence of cause and effect relationship between independent and dependent variables. Ingat, it's different. It means to say, when you see this one, it must have independent dengan dependent ni mana dia tergolong kepada kuantitatif, more kepada kuantitatif. So it means to say kita nak tengok cause and effect. Cause mana apa yang penyebab dan apa dia punya akibat tu. What will be the effect? Oleh kerana you introduce something and you want to see what will be the effect. Eksperimen semuanya berbentuk macam tu. Mesti ada cause, mesti ada effect. Alright? Involve the manipulation of the independent variable. So, independent variable ni boleh berubah-ubah. Boleh kita tukar-tukar. Alright? Misalnya kata kita ada 3 independent variable tu. Kita nak test which one among the 3 independent variables tu yang terbaik. So, kita cuba test yang pertama, test yang kedua, test yang ketiga. Tengok yang mana effect yang paling bagus. Then kita measure dia punya effect. Involve the measurement of the dependent variable, the effect itself. So, misalnya kata independent variable dia tu modul. Modul untuk pelajaran misalnya kata. Modul untuk cepat kita belajar statistik. Contohnya modul untuk belajar statistik. Ada 3 modul untuk statistik tu. Ya. 3 different modul dibuat oleh orang yang berlainan misalnya kata. Jadi kita nak test modul yang mana yang paling efektif, yang paling cepat difahami oleh student misalnya katakan. So then kita bagi modul tu modul pertama dulu, so dia pakai tu tengok macam mana. Lepas tu satu lagi kumpulan kita guna modul kedua. Tengok macam mana dia faham ke tak, macam mana. Berapa minit dia boleh faham dia. Lepas tu kita bagi test. Lepas semua bagi modul tu kita bagi test. Lepas tu sama juga modul ketiga. Kita buat 3 modul tu. Then at the end of it kita buat test. Test nak tengok macam mana dia punya performance. Alright. And the idea of the performance tu kita nak tengok macam mana dia punya tu effect. That is involvement, measurement of the dependent variable, the effect. Lepas modul tu diajar, lepas tu test, bagi test. Test tu kita nak measure dia punya effect tu. Dia faham ke tak faham? Setakat mana dia faham? Performance dia macam mana? Right? So, basically that's how experiment is about lah. Faham? Setakat ni boleh faham ke? Can people respond to me? Yes, sir. Faham, boleh faham. Okay, now we move on to the next one. Now, basic step. Benda ni menghadang dia punya tu, dia punya. Saya kecilkan sikit dia. Okay. Now, basic steps in experimental research. Yang pertama sekali, identify and selecting research problems. Ya, kita nak tahulah apa research problem kita nak nak kaji. Identify, bukan create tau, bukan create research problem. Jangan salah. Takut ada yang kata nanti kita create research problem. Tak boleh create. Kita identify, kita cari apa masalah yang ada sekarang ni. Jadi kita nak cari jalan penyelesaian. So we are not creating, but we are identifying the research problem. Once we identify apa problem tu, misalnya kata saya gunakan contoh statistik tadi sebab banyak student ada masalah belajar statistik. Now, mungkin kita di fakulti kita ada 2 cara, ada 2 modul misalnya kata. We talk about modules. Ada satu modules tu modules A dan satu lagi modules B. Means ada 2 modul tu dan kita want to decide. We want to decide modul yang mana nak diguna pakai for next semester mengajar statistik, which is best for the student. Now, the first thing we will do kalau kita nak buat kajian tu adalah we identify and selecting research problem. Problem tadi adalah student ramai tak susah nak belajar statistik, lambat faham, susah nak faham.
Yang kedua, kita prepare objective and hypothesis. Ini kita macam prepare yang biasa tu. Yang kita dah prepare untuk kita punya quali research dulu sama. Then definition of term tu kita kena define betul-betul apa yang kita nak ketahui. Okay? Misal kata yang ni masalah dia tadi, term dia statistik. Then statistic is the keyword lah, term yang kita nak guna. Lepas tu modules. Penggunaan modules. Apa maksud modules? This definition of term is very critical. Seperti mana you all dah lalui dalam masa you buat you punya quantitative research ataupun qualitative research proposal tu, that definition of term is very critical. We really have to know because the definition of terms tu berkaitan dengan apa variables under study. So how we would like to define that particular variables in our study. The operational definition, the conceptual definition, kita nak betul-betul faham dia punya terms ni. Because tanpa memahami definition of terms ni, oftentimes kita tak clear apa kita nak buat yang sebenarnya. Because walaupun terms tu ada, macam kata work-life balance, apa yang kita nak tengok? Work-life balance dari segi employers kah? Work-life balance dari segi employees kah? Kita nak tahu tu. Ataupun work-life balance tu dari segi family of the employees. So, that's why how we define this terminology will determine apa objektif kita dalam research kita. Then after that we identify the contribution of the research because like I said before, tanpa ada contribution dalam research tu, I mean tu saya tak guna research tu. Buat pun tak guna. Because kita pun tak tahu apa contribution research kita. Contribution kepada knowledge pun tak clear juga. Minimum tu kena ada contribution kepada knowledge. Right? Dan apa limitasi dalam kajian kita? We are not doing everything under the sky. We can only afford to do certain thing only dalam research kita. Therefore, we have to delimit our effort. Mana kepada beberapa yang kita boleh buat saja. Misalnya kata dalam work-life balance tadi, kita tak dapatlah nak kaji dari segi perspektif employers, perspektif employee, perspektif rumah tangga dia. I mean tak ada masa nak buat tu semua. So we delimit tu, mana kita limitkan kita punya kajian tu kepada employee tu saja. Kita tak nak kaji dia punya family. That's how you limit. Itu maksud limitation tu. Dan apa contribution daripada kajian kita tu, and then kita nak kena clearly mention contribution daripada kajian work-life balance tadi adalah ia akan membantu pegawai-pegawai lain nanti yang tak pasti macam mana nak balance dia punya work life. So kita punya kajian nanti akan boleh diguna pakai untuk tujuan itu. Now after that baru kita design the experiment. Identify population and participants. Identify population and participant ini kita kena tentu dalam eksperimen tu. Eksperimen tu kalau dibandingkan dengan research biasalah, gunakan survey, gunakan apa. Now, experimental research ni dia punya darjat ni lebih tinggi daripada survey punya research. Sebab ni kita betul testing the population, testing the sample yang kita guna pakai tu, tengok macam mana dia orang bolehkah pakai ni. Yang mana antara produk yang kita nak tu ketengahkan, which one among the product is the best, then we test with the given sample lah. Alright. To identify the population and participant, okay, dalam case kita nak kaji statistik tadi, our population is FSKPM student. Our sample adalah tahun pelajar-pelajar tahun 2 misalnya kata yang ambil statistik. That is the sample. So macam mana kita nak ambil sampel tu, kita boleh guna semua mereka. I mean to say we are using the population of second year HRD student. That is mean to say we are using all the student. Kalau kita guna semua student tu, mana kita guna population. Tapi kalau kata kita tak mampu nak guna the whole population, kita guna sampel daripada beberapa student tu. Mungkin ada 300 student. Ada berapa student yang second year? Berapa ratus? Hello? Ada sesiapa boleh jawab lah. You punya batch, you punya year ni berapa ramai student, HRD student? Around 250. Okay, let me say sekitar 300 lah. Okay, kalau 300 student,
300 student. Untuk tujuan inilah, untuk tujuan eksperimen ni kira banyak lah 300 tu. Mana kita nak ambil sampel saja. And the best is of course simple random sample. Cannot beat that. The best is simple random sample. Ataupun kita nak ambil stratified random sample ataupun systematic random sample. Just a revision of this. Systematic bermakna kita gunakan senarai nama. Kita ambil nama 2, nama 3, nama 4, nama 6, nama 8. Itu systematic. Kalau kita ambil stratified tu bermakna kita ambil daripada, kita bagi pada lelaki, perempuan, umur, dari segi umur under 20 tahun, umur atas 20 tahun. Lepas tu in terms of ethnicity kita bagi different ethnicity. Dan di dalam itu nanti kita ambil cara random juga ataupun systematic random sample within it. Itu macam mana cara kita identify population untuk kita punya eksperimen tadi. Decide on experimental design to use. Lepas tu kita tentukan yang design yang macam mana kita nak guna pakai, sebab eksperimen ni macam-macam bentuk design dia. Nanti kita akan go through the design. Lepas tu kita tentukan apa materials yang akan kita guna pakai. Termasuk tadi modul. Lepas tu pre-test. Lepas tu post-test. Mana pre-test ni sebelum kita buat eksperimen ni kita test dulu. Dia punya knowledge on statistik. Lepas tu kita bagi dia exposure kepada modules belajar untuk belajar statistik tadi. Lepas tu kita buat post-test. Maksudnya test selepas dia guna pakai modul tadi. Tengok macam mana dia punya performance tadi. Mana benda-benda ni adalah, these are all the materials to be used dalam eksperimen tadi. Tapi, alright, that doesn't mean that semua design, semua experimental design memerlukan pre-test. Tak. Some experimental design tak perlu pre-test tu. Dia expose terus kepada modul tadi, lepas tu dia post-test je. Itu je dia buat. Okay, nanti kita tengok design ni macam-macam lah. Lepas tu, we have to decide on the research procedures and schedules. This one kita kena tentukan, kena tentukan tarikh, tempat kita nak buat eksperimen, and we have to make sure that the place is secured. Tak ada macam unsur-unsur nanti yang dia orang boleh menirukan in between them masa kita jalankan eksperimen nanti. We have to tighten up all procedures yang kita ada. Tarikh, tempat, bila masa mula, bila masa berhenti, siapa yang buat analisis nanti, gunakan statistical tools apa untuk kita buat analisis. Benda ni kita kena atur semua dulu beforehand. Okay, after that, then of course the process of collecting data and running the experiment. Collecting data tu bermakna kita run the whole experiment. This collecting data dia pelik. Dia kalau kita gunakan pre-test dengan post-test dengan tu tadi, mean to say, ada 3 stages, 3 different stages of data collection. The first data collection will begin before the experiment. Mean to say, it's a pre-test before the experiment. Then the data collection during the experiment itself. Then after that, the data collection after the experiment. So ada 3 fasa tu, data collection tu, alright? And then after that, we'll be analyzing the data, then interpreting the results, and then writing the report, the final part. Okay, analyzing the data, interpreting the result, writing report. For my students, so far yang buat experimental ni, so far hanya 2 student macam tu lah so far yang pernah buat dengan saya, buat experimental research ni. But ramai yang tak mau nak buat macam tu. Tapi I have a few actually lecturer dekat FSKPM, our lecturers lah that I supervise, bantulah untuk mereka buat experimental research ni. Ada juga yang nak buat yang macam ni, especially our lecturers lah. I think ada 3 orang lecturers kita yang guna pakai experimental research ni. Okay, so far ada soalan kat sini? I hope you all okay. Now, some common measurement instrument for experimental research. Ni belum masuk kepada design lagi lah.
apa yang diguna pakai untuk experimental research. Satu yang atas sekali tadi, ini untuk tujuan measurement. Kalau kata untuk survey research tu, kita punya measurement tu kita guna Likert scale kan. Kita guna Likert scale. Ni sekarang ni kita punya measurement ni guna apa? Reaction times. The speed at which someone reacts to a stimulus. So, kata kita bagi soalan tu, tengok macam mana dia react, berapa cepat dia menyelesaikan whatever benda yang kita bagi itulah. Kalau kita bagi soalan, kita tengok macam mana berapa cepat dia jawab soalan tu. That is what we call reaction times. Also, misalnya kata kita bagi dia satu eksperimen, dia minum apa tu herba ke apa, lepas tu suruh dia lari 100 meter, kita ambil dia punya time. Before dia ambil tu dan selepas dia ambil tu, ada beza ke tak? That's what I mean by reaction time kat sini. Lepas tu, physiological responses. Example, heart rate can be useful to measure anxiety. Kita kena gunakan, kalau untuk tujuan yang ni lah, physiological ni bermakna kita kena gunakan, apa dia panggil tu, ECG. ECG, apa dia panggil, angiogram, something like that. Untuk measure dia punya heartbeat apa semua lah. Dan kita ada juga dekat faculty kita, biofeedback punya mesin yang boleh measure kita punya pergerakan di dalam otak. Kalau bila kita berfikir, bila kita stres, bila kita fokus, macam mana dia punya movement dalam brain tu dapat di measure juga dari segi tu. That's what I mean by here physiological responses. Adakah berapa ramai you all dah tengok yang tu biofeedback machine tu yang diguna pakai dekat bilik counselling di kita punya faculty? Ada tak sesiapa yang dah tengok yang tu? Tapi student cognitive science adalah expose kepada benda tu. Student cognitive science, student psychology, students counselling, ada orang ada expose kepada benda yang tu. Tak tahu lah, you all ada ke tak? Tidak pernah, sir. Tak pernah. Dia panggil biofeedback machine. Biofeedback machine tu, dia, you boleh kontrolkan dia punya application dalam tu, games lah. Game dalam tu. Misalnya kata game tu, game untuk menembak. You boleh control game tu menggunakan otak. You punya brain wave je. Tak payah guna tangan, kaki, you tak payah bergerak. You guna brain wave you kena concentrate betul-betul, fokus betul-betul, lepas tu you gerak benda tu untuk shooting the target ataupun untuk kejar, tangkap ke apa benda-benda game yang dalam tu lah. So, biofeedback machine tu bagus untuk kita melatih otak kita supaya otak kita jadi sharp. Kalau otak kita kurang fokus tu, kita boleh gunakan equipment tu untuk melatihkan otak kita jadi lebih fokus. Itu tujuannya. Faham tak? Saya cakap benda yang tak pernah tengok ya. Saya sendiri tak cubalah. Takut saya tak boleh fokus nanti. Takut memalukan diri. Saya tak pernah cuba tu tapi selalu saya tengok student lah cuba testing. Menarik. Yang gunakan tu untuk treatment ada lah yang kena masalah tak boleh fokus. Ada yang kena autism, benda macam tu lah. Tapi dia orang boleh pakai tu after some time. Ni dia boleh fokus otak dia. Okay. Self-report responses questionnaire measuring belief or feelings about things. Ini boleh jadi open-ended, boleh jadi Likert scale punya question. These are normally administered. This kind of responses questionnaire ni administered before the experiment ataupun selepas eksperimen. Ni kita measure, kita tanya dia macam mana awak punya feel, perasaan, benda-benda macam tu lah. Okay. Lepas tu behavior measure. Ni tengok macam mana perangai. Lepas bagi makan minum air herba tu tengok perangai dia macam mana. Agresif ke, ada slow down ke, relax ke, tenang ke. Nak tengok. And but you could measure aggression by looking at the number of times somebody hits the wall. Measure alcoholism by the number of pints someone drinks. Pint ni masuk macam liter, number of liters someone drinks. Measure memory by counting the number of things correctly
remembered and the number of errors made. Kita nak tengok macam mana berapa kali dia buat silap. Kita tengok kita perhatikan macam mana perangai dia selepas dia ambil apa tadilah herba tadi ke apa, kita tengok macam mana dia agresif, dia cepat berfikir ke, dia jadi malas ke apa, kita tengok. Kalau kata kita buat herba lah, tapi kalau kata kita buat modul tadi, kita nak tengok macam mana dia jawab soalan ni, dia pandai ke tak. Okey, setakat ni ada soalan? Tak ada, semua pandai bagus. Now, reliability and validity issue. Benda ni datang menghantui balik. Kali-kali benda ni datang balik. Reliability and validity ni. Reliability bermakna 10 orang datang, 10 orang memang faham benda tu sama je. Tak ada masalah. Validity mana kita memang tanya soalan yang betul tu dan that one soalan tu tak menyeleweng. That one is exact specific soalan yang kita tanya tepat untuk mengetahui benda tu. That one is valid. First issue is validity. Kalau benda tu tak valid, tak guna pakai lah, tak boleh dipakai. Kalau tak valid, tak boleh pakai. Misalnya kata adalah makanan dalam tin, saya kata kalau dia tak valid tu, mana tak boleh pakai lah tu, buang. Dia kena valid tu, masih hidup lagi dia punya tarikh tu baru boleh pakai. So issue of validity tadi. Mana tak valid, tak boleh. Mesti valid dulu. So valid is necessary but not sufficient condition of a questionnaire or self-report measure. A second consideration is reliability. Now, in the case of, itulah saya gunakan bahasa lah. Sometimes, always bahasa ni confusing. Saya kata, apa bahasa yang confuse dalam bahasa Malaysia, saya kata yang boleh confuse antara kita, apa bahasa yang boleh digunakan contoh kat sini? Apa? Ada sesiapa boleh suggest? Ada tak? Anyone? Takkanlah 40 orang seorang pun tak tahu. No idea, sir. Ada bahasa yang boleh kata konflik in terms of dia punya meaning. Boleh, it could be bahasa lokal pun boleh. Apa dia? Anybody? Come on. Any bahasa, any things, any makna, words ke apa yang boleh membawa double meanings. Apa dia? Boleh bagi tak Hello, cadangan? sir. If Chinese can, Ha, the word chu. chu. It What can does it- be another, like it can have both meanings, though the words are different, but almost the same pronunciation. Oh. Chu can be vinegar. Chu is jealousy. Apa dia? There's these two words that sounds almost familiar. Chu seems similar. Chu is vinegar. Chu is another chu is jealousy. Oh, okay. So mean to say, they will mean to say in your sentence, the use of word chu tu, you have to be very careful. Sebab apa? That mean to say there is an issue of validity nanti, because other people might understand it differently, kan? So you have to find something. Let's say if you want, the actual one is you want vinegar, so you have to put vinegar there instead of chu tu. You faham tak?
that is valid. Mean to say nobody contest it. Semua akan tahu vinegar is the correct word tu. So kita guna true tu sebagai example tadi lah. Faham That means to say that is the valid word. Okay? Ada lagi cadangan daripada lain? Lagi ada tak? Belon, sir. Okay, let's say local dialect. Belon kan? Could be apa? Kalau tu orang sebenarnya belon tu could be a balloon kan? Itu boleh jadi confusing. So therefore, kita kena hati-hati tu. Sebab kalau especially kalau kita guna bahasa dialek Sarawak dalam kita punya questionnaire untuk interview tadi, meaning to say, the use of the word balloon tu boleh menyebabkan validity, question of validity. Sebab pemahaman orang tu mungkin benda tu benda lain. So that is also a question of validity. So we have to be sure balloon tu apa? Kapal terbang. Ada orang tak faham ke kapal? Kapal terbang. Betul juga ada yang nama pesawat kan. So which one yang lebih difaham? Pesawat more used kepada Indonesia. Malaysian. Okay. Apa lagi? We have to really understand this term. Sebab benda yang macam ni akan keluar final exam nanti. Validity, reliability ni. Apa yang dimaksudkan validity issue? Apa yang dimaksudkan reliability? Now, when we say that is validity punya issue, we have to make sure that satu tu je mana tu. Bukan bawa double meaning. Atau triple meaning. Ataupun, kalau dalam kata satu soalan tu ada dua perkara. Misal kata you tanya soalan tu, what are the advantages or disadvantages of blah blah blah. Of using module A misal kata. You see, benda tu ada double barrel, ada dua perkara. Itu menyebabkan validity issue juga. So people nak jawab mana kalau dia jawab nanti? Dia jawab advantages ke disadvantages? So therefore we cannot have two things dalam satu soalan. That's why dalam kita punya objektif nanti, kita jangan sampai masalah ada validity issue. Bermakna ada dua perkara di dalam satu objektif. Kita nak mengetahui dua perkara. Macam kata, we want to know what is the problem and challenges. Kita tambah lagi kat situ. What is the issue and problem? Benda tu sama ke benda tu berbeza? Orang nak jawab mana? Jawab isu ke nak jawab problem? So we have to determine tu. Jangan sampai ada dua perkara di dalam satu sentence. All this boleh menyebabkan tadi validity issue of their questionnaire. Dan reliability tu maksud dia, kalau 10 orang tu dia baca benda tu, dia faham dia sama aja. That is reliable. Memang dia faham sama. Memang okay, this is the exact question, memang macam tu. Soalan ni bertanya mengenai apa masalah yang dia hadapi masa belajar online. That is mean to say it's reliable. 10 orang baca, 10 orang tahu memang soalan tu tepat macam tu. The statement yang diguna tu memang jelas. Tak ada isu apa-apa. Apa yang menyebabkan jadi reliability issue tu, sometimes dia punya sentence tu confusing. Sometimes dia punya sentence tu very difficult to understand. Use of very complicated English misal kata. Ataupun menggunakan bahasa Malaysia yang level tinggi. Level very flowery kind of languages. To the extent, tak sure apa yang nak disebutkan itu. Itu is a question of reliability dah. Faham Faham tak? That's why in order to solve benda yang macam ni, kita kena buat pre-test dulu. Pre-test ni mana kita kena test. Kita guna kawan-kawan kita test. Cuba jawab soalan ni kata. Ataupun suruh mereka nilaikan soalan-soalan yang kita tanya. Tandakan yang mana dia rasa masih kabur blur. The first part ni kita nak buat face validity. Ini yang dipanggil face validity. Dalam BM saya tak tahu ni face validity. Okay, kita suruh kawan kita go through 40 soalan yang kita akan tanya tu. Tandakan mana-mana yang dia rasa susah nak faham. Ini dipanggil face validity. Mana dari segi tata bahasa, dari segi jalan bahasa dia, dari segi pemahaman dia. Kena tengok. Kalau ada, tandakan. That is what I mean by
Sekejap. Okay. Lepas tu, another way of improving validity dengan reliability tadi, kita tanya supervisor kita. So, supervisor kita go through tu. Ya. Tu pun boleh juga. Dan another way to improve the validity and reliability, kita guna pilot test. Pilot test ni makna kita test betul-betul ni. Ni kita test minta orang lain cuba jawab soalan tu. The first tadi kita guna pre-test tadi, kita minta orang lain tengok komen kita punya soalan-soalan yang kita guna. Kita pilot test ni, kita suruh dia orang jawab. Mau oleh student juga, kita suruh dia jawab. Kita samplekan, cari beberapa orang sampel untuk guna pilot test. Kalau kuantitatif, kita kena guna 30 orang lah untuk tujuan pilot testing tu. Pilot test, tengok macam mana. After kita buat pilot test ni, then kita run the Chromebug Alpha test. Chromebug Alpha test will give us the reliability punya result. Macam mana reliability of kita punya questionnaire tu. Right, menggunakan Chromebug Alpha testing tadi. Okay. Then, okay, satu method, pre-test, pilot test. Lepas tu juga gunakan supervisor, expert punya advice tadi. Okay, those are the level of testing yang boleh kita guna pakai untuk pastikan validity and reliability tadi terjamin. Reliability ni the ability of the measure to produce the same results under the same condition. Ada juga kalau dengan eksperimen dalam eksperimen ni ada tambahan lagi. To be reliable, the questionnaire must first be valid. The easiest way to assess reliability is to test the same group of people twice. If the questionnaire is reliable, you would expect each person's scores to be same at both points in time. So scores on the questionnaire should correlate perfectly or very neatly. Ni maksud dia, kalau kita suruh orang tu isi 2 kali benda tu, kita tengok dia punya responses tu sama ke tak. Sepatutnya sama. Tapi kalau berbeza sangat dia punya responses tu, mana dia punya understanding of the meaning tu ada berbeza lah tu. Right? That's what it mean there. Now, how do I analyze my data? Think about data analysis before you collect data. Okay, this is an approach to data analysis. That's why dalam kita buat chapter 3 kita, I requested that you put your method of analysis dalam kolom yang dalam table tu. Saya nak tahu, okay, untuk titik yang pertama, apa method of analysis yang akan gunakan? I mean to say, before you perform your punya study, you dah tahu. Okay, yang ni, data macam ni, you akan analyse nanti menggunakan macam itu. So, awal lah kita tahu. That is the purpose of that. We know things beforehand. Jangan nanti dah collect data baru nak fikir, ni nak analyse guna apa ni? Then we will get into trouble later on. Kita dah tersalah guna soalan, type of soalan yang kita gunakan dalam questionnaire dia dah salah. Jadi kita tak boleh reverse balik dah. Sebab kita dah collect data. So that's why before kita collect data kita ni nak pastikan dulu, okay, if kita gunakan soalan yang Likert scale ni, apa statistical tools yang boleh kita pakai untuk analyse nanti. That has to be predetermined. Before kita buat research. Jangan kita sampai terkejut nanti, lepas tu kita dihantui oleh ni, kita tak dapat buat analisis macam ni sebab data kita ni data yang nominal. Kita tak boleh buat correlation. Sedangkan kita punya objektif tadi nak tengok sama ada benda ni correlate tak dengan variable yang A. Tak dapat buat sebab the nature of kita punya question yang kita tanya tu tak membolehkan kita membuat itu. So we could end up in trouble. Ada masalah. So okay Okay semua? Atau yang jawab Audrey seorang dia jawab? Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Ada soalan?
Okay, now designs of experiment. Now we go into the design of experiment. Ada banyak macam design kat sini. These are the three of them. Between group design, within subject design, mixed subject design. Between group, within subject, mixed subject. Nanti kita tengok. Now, the first part is between group design. Mana antara dua kumpulan. Between mean antara dua. Between group mana dua kumpulan ni. Satu, dia guna random allocation. Mana bila dikatakan random allocation ni, dia tak tentukan, dia tak pilih. Dia ambil cara random, masuk ke group A, masuk ke group B. Tak kira siapa orang tu. Sebab bila dia ambil undi tu, daripada kelas tu, sampel kita, dia ambil kad tu A. Macam kata ada 30 untuk A, 30 untuk B. So dia pilih sendiri, ambil sendiri daripada kotak tu. Mana yang pergi A, pergi A, mana yang B, pergi ke B. Yang pertama ni, kumpulan yang pertama ni, treatment experimental. Dia ada treatment. Bermakna kumpulan ni dia expose menggunakan modul statistik yang baru tadi. Kumpulan A ni menggunakan modul statistik yang baru. Kita ajar menggunakan modul ini, lepas tu kita buat measurement. Lepas tu dia ambil test. That is the measurement method kat sini. Satu lagi tu group B, no treatment control. Dia tak ada menggunakan modul baru. Mungkin yang ni no treatment ni maksud dia guna modul biasa. Yang biasa dipakai oleh Dr. Tan ataupun Dr. apa yang mengajar statistik Fatihah. Ya. Yang modul yang biasa ni, dia guna modul biasa, lepas tu measurement. Yang tadi modul yang terpilih. Yang satu ni tak, modul biasa sahaja. Lepas tu dia measurement. Nah, kalau ada soalan yang nak tanya, berapa lama nak buat eksperimen ni? 1 semester pun boleh buat. 1 semester pun kita boleh buat this kind of experiment. Ataupun 1 hari saja pun boleh buat. Ambil satu topik saja, kita ajar menggunakan modul tu, lepas tu kita measure tu at the end of dia punya modul tu. Dah diajar tu. It could be 1 day, it could be 1 semester. Faham Faham tak? Tapi kalau kita tak nak ada masalah, kita nak kontrol ni betul-betul, jangan sampai yang daripada grup A ni sembang dengan yang grup B apa dia belajar. Ataupun grup B sembang dengan grup A. Ni makna dia dah tersalah dah. Dan makna tu dia dah ada unsur-unsur macam tak bersih dah for this kind of experiment. Kalau terjadi yang macam tu. That mean to say dah tak bagus dah. Kita tak dapat kontrol bahawa kumpulan B ni jangan jumpa kumpulan A. Jangan dia orang bermesej ke WhatsApp ke apa. That's why tadi kadang-kadang kalau kita nak guna the whole semester tu, tak guna juga. Benda ni boleh terjadi. Ya, benda tu boleh terjadi. Dia orang boleh kontak sama sendiri. Lepas tu dia boleh guna bahan-bahan lain lagi selain daripada bahan yang kita guna pakai untuk ni. Jadi ini semua boleh mengganggukan the experiment itself. And the end of it, kita tak boleh nak tentukan, oh betul memang modul ni bagus daripada modul yang group B tadi. Tak dapat kata. Sebab yang group B ni, kalau dia dah tahu dia orang dalam kumpulan B, dia tak guna yang baru, mungkin dia guna yang lain. Dia guna cari dalam internet ke, cari kawan-kawan lain yang belajar statistik. Dia pun dapat belajar juga. Walaupun tak ada dalam dia punya treatment tu, tapi dia boleh belajar daripada luar. You see, this kind of thing, kena kontrol betul-betul dalam eksperimen. Otherwise, your experiment will be, masalah dia akan menghadapi problem. Will be problematic because of the exposure to all kind of variables. Dipanggil spurious variables. Ada benda luar yang mengacau kita punya experimental result. Ada faham? Ada soalan ke? Faham tak? Hello? Faham ke tak? Tak? Ya, saya faham. Seorang je faham. Okay, Vanessa. Right now. Satu lagi ni pre-test, post-test to group design between group. Dia between group mana dua kumpulan ni. Between mana dua kumpulan. Tapi
dia punya title tu ada pre-test, ada post-test. Mana pre-measure, post-measure, pre-measure, post-measure. Sama juga yang macam tadi. Tapi dia ada measurement sebelum masuk kelas tu. Dan lepas tu kita buat treatment, lepas tu no treatment. Lepas tu measure lagi. Sama macam yang tadi. Yang treatment ni misal kata kita guna modul baru untuk mengajar statistik. Yang no treatment ni bermakna tak ada guna modul baru tapi guna modul lama sahaja. Itu maksud dia macam tu. Kita guna group A, group B, ada measurement sebelum, ada measurement sesudah. Well, kenapa kita nak guna yang macam ni? Kita nak tahu, nak pastikan nanti bahawa kita nak tengok macam mana improvement mereka ni sebelum dan sesudah treatment dibuat ni. Ada improvement ke tak? Sama juga yang ni, nak tengok ada improvement ke sebelum dan selepas. Nak tengok benda ni efektif ke tak? This is the purpose of measurement sebelum dan measurement sesudah. Adakah soalan? Maybe you tanya sebab you tak nak tanya soalan. Adakah measurement ni benda yang sama? It could be benda yang sama. It could be soalan yang sama. It could be soalan yang berbeza. It could be soalan yang berbeza. Tapi, kalau kita guna soalan yang sama, maknanya kita ambil je test ni, bagi kat mereka surat jawab test ni, tapi kita jangan reveal kepada mereka macam mana dia orang punya dapatan daripada test tu. Yang kedua kali tu macam tu juga. Until after the experiment ended, baru kita reveal berapa dia punya score in the first test, berapa dia punya score in the second test. Because kita tak nak pollute benda ni, kita tak nak mengganggu. Takut nanti dia dah tahu, soalan ni, kalau kita bagi result, benda ni salah, benda ni betul ke apa semua, dia dah tahu. Lepas tu, naturally dia tak payah masuk kelas ni pun dia dah belajar dah. So kita tak nak. Kita tak nak ganggu macam tu lah. It could cause a problem dalam kita punya eksperimen. Okay. Saya harap semua faham. Now, multi-groups design. Multi bermakna lebih daripada 2. Dia ni ada 4 kumpulan design ni. Ada 4 kumpulan. Now, yang ni, kalau kata tadi bukan satu modul saja diguna pakai ni. Ada 3 different module from different pencipta. Macam kata, ada 3 orang. 3 kumpulan yang mencipta modul untuk statistik, untuk dites ni. Kita nak test 3-3 ni. Jalan sekali. Yang last kali ni menggunakan modul sekarang yang biasa saja. So, kerana kita guna multi-group design. Yang lain tu sama. Measurement, treatment, lepas tu measurement. Ada soalan tak? Saya harap tak ada soalan lah. Mana saya rasa sekarang ni sepatut dah semua faham dah. Yang dipanggil Solomon 4 Group Design. Solomon 4 Groups Design. 4 group yang mana? 1, 2, 3, 4. Okay. Dia berbeza-beza benda ni sebab dia nak test betul-betul, nak tengok sama ada yang treatment diguna pakai nanti dalam modul tadi, satu modul ni dengan modul ni, guna same modul diguna kat sini, betul-betul dia punya impact tu memang betul-betul not by chances. That's why sini dia buat measurement dulu, lepas tu treatment, lepas tu measurement. Yang ni measurement, ni tak ada apa-apa, ni digunakan untuk sebagai control group tadi, lepas tu measurement. Yang ni treatment, no treatment sama juga yang ni. Yang ni sama dengan ni, yang ni sama dengan ni, cuma mereka tak ada measurement di awal muka ni. This one is just to make sure, nak tahu nanti takut kita measurement yang diguna pakai tadi boleh menyebabkan kita punya respondent tu dah tahu dah benda ni dah leak out apa yang nak diajar tu semua. Sebab dia dah Google segala macam, dia guna cari kaedah-kaedah lain untuk cari apa jawapan selepas dia attempt dia punya measurement yang awal tadi. So because of that, di sini di bawah ni tak menggunakan pre-measurement tu. Pre-test tak ada. Yang guna post-test saja. Okay. Saya harap faham saya punya explanation tu. This is what we call within. Dipanggil within subject design. Mana kita gunakan treatment, no treatment. Lepas tu, yang perbezaan yang ini is the sequence of treatment dengan measurement. Right? Treatment, measurement, no treatment, measurement. Yang ni no treatment, measurement, treatment, measurement. The sequence kita bagi dia punya eksperimen tu aja itu yang berbeza. Kita tengok yang ni treatment dulu, yang ni no treatment.
Yang ni measurement, ni sama measurement. Mana yang ni no treatment, tu measure. Lepas tu baru treatment, lepas tu measure. Lepas tu sekarang ni, lepas measurement ni no treatment, lepas tu measure lagi. Tengok macam mana dia punya effect finding. But just a different methods of designing benda ni. Ya. Tapi tergantunglah mana yang lebih bagus lagi. Right, now mixed subject design involve a combination of between groups and within subject variables. Examples of mixed subject design allocate participants randomly into two groups A and B. Group A gets treatment 1, Group B gets treatment 2 between groups. Now all participants in Group A and B are then given the same task and their performance are measured, repeated measure. Right? Just explanation apa yang kita lalui tadi lah. Okay, now I open up to question on all this one tadi. Nah, yang paling popular sekali, banyak sekali digunakan pakai adalah this one. This between group, pre-test, post-test to group, between group design. Nah, ini yang paling banyak lah dipakai orang buat eksperimen. Tapi kalau kata yang ni involving banyak benda nak ditest. Okay, misalnya kata guna herba tadi. Ini herba A, herba B, herba C nak kata. Boleh guna ni. Atau sengaja kita nak measure dia orang macam mana untuk penggunaan produk ke apa pun boleh menggunakan teknik ni juga. Okay, now ada soalan apa-apa daripada you all? Before kita pergi kepada quasi experiment. Ada soalan? Mana semua faham lah. Sir, Ya, ini untuk poli dan kuantil. apanya? Yang macam ni, Ha, kuantil ke kuali ke dulu? Dia ni nak kata dia eksperimen ni by itself sebenarnya. Method ni memang eksperimen adalah experimental method. Dia tapi lebih kepada kuanti. Sebab dia banyak menggunakan calculation apa semua. Tapi ada juga soalan yang menggunakan soalan terbuka nanti. Susah nak jawab soalan you lah, tapi dia dia experimental method by itself. Okay? Okay, sir. Satu lagi yang unik about this experimental design ni, dia sama ada orang pernah buat benda tu dulu ataupun tak pernah buat, kita gunakan hipotesis juga. Memang kita kena guna null hypothesis lah contohnya. Kalau kata belum ada dibuat dulu, dan kita guna null hypothesis. Kalau pernah dibuat dulu, konsisten dia punya jawapan, dan kita guna alternate hypothesis. Sama macam tu jugalah. Tapi for experimental purpose, kita tak ada guna research question, tak perlu. Kita memang kena guna hypothesis juga. Itu exceptional untuk experimental research. Okay, ada soalan lagi? Ada soalan? Kat mana benda ni boleh diguna? Dia boleh diguna misalnya kata untuk tujuan latihan, training. Misalnya kata kita nak buat modul baru ataupun kita nak buat kaedah baru untuk training, atau kita nak tengok dia punya effect tu. Bagus lagi ke punya training method yang kita guna tu banding yang dulu. Itu kita kena tengok effect dia. Kalau dalam HRD tu memang untuk training tu okey. Satu lagi mungkin kita nak tengok dari segi yang ada kaitannya dengan psikologi dalam bekerja ni. Misalnya kata, kita nak buat eksperimen untuk suasana kerja, misalnya kata. Ada muzik ke tak ada muzik? Kat mana dia orang lebih seronok bekerja? Kita nak tengok dia punya output nanti bagus ada muzik ke tak ada muzik. Contoh dia lah.
Ada soalan lagi? Ada soalan lagi tak? Ya, ada soalan setakat ini. Ya, setakat ni okey lah. Okey, nah. Sekarang ni kita masuk kepada quasi experiments. Dia yang membedakan true extreme experiment dengan quasi experiment ni, itu je. Yang true experiment tadi, dia mesti menggunakan random, simple random sample. Bermakna, kita tak boleh sebarangan dalam menentukan siapa yang nak diguna pakai sebagai sampel di dalam kita punya eksperimen. Itu true eksperimen tadi. Tapi di dalam quasi eksperimen ni, kita, yalah, masalah dia kita tak dapat gunakan sampel yang random tadi. Sebab masalah dia macam nak dapatkan simple random sample ni susah. Kita nak tahu yang susah. Jadi kita nak guna pakai quasi eksperimen. Mana tak memerlukan simple random sample tadi. Kita guna sampling biasa je. Kita kata ada 10 orang, ada 20 orang, 10 orang lelaki, 10 orang perempuan. Kita bagi je dua. Dah. So masuk. Sebelah lelaki, sebelah perempuan. Ataupun cukup dua kumpulan tu sama the number of male and female dengan male and female dalam satu kumpulan lagi. Kita pecah dua. Tapi itu bukan random. Tapi kita ikut based on statistik macam tu saja. Faham Kita tak menggunakan random sample dalam tujuan. It could be purposive saja. It could be purposive. Tapi kita tak menggunakan random sample. Sometimes berguna benda ni. Misalnya kata, in cases where kita nak testing orang dari segi dia punya capability lah, misalnya kata. Capability membuat sesuatu. Kita nak pastikan dalam dua-dua kumpulan tu more or less sama standard ya. Instead of kita ambil cara random tadi, kita tak pasti yang kumpulan A ni semua pandai, memang adil lah pembahagian tu, semua pandai ke, sama-sama pandai ke apa. Kita guna statistik je. Okay, kita kata dalam kajian ni, first kita nak ambil semua yang dapat A. Ada 10 orang dapat A. Dan kita bagi. 5 orang tu pergi kumpulan A, 5 orang pergi kumpulan B. Dan kita tanya, berapa orang dapat B ke atas? Ada 20 orang. Dan kita bagi. 10 orang pergi A, 10 orang pergi B. Kita bagi macam tu je. Tapi kita bukan menggunakan simple random sample. Faham ke tak you all sekarang ni apa yang saya kata ni? Simple random sample tadi makna semua orang ada peluang nak jadi ahli dalam kumpulan A ataupun kumpulan B. Cara nak buat tadi, kalau kata ada 100 orang, suruh dia cabut ini, mana yang dapat pergi A, mana yang dapat pergi B, pergi B. Itu simple random sample. Tapi nak buat yang macam tu, banyak kekangan dia. Ingat. So, therefore, kita guna kaedah lain tadi. Kaedah lain dia adalah kita nak tentukan, okey, saya nak, misal kata kita nak buat eksperimen menggunakan pelajar tahun 1, 2, 3 HRD. Dan kita ambil macam ni je. Pelajar tahun 1 bagi 2 kumpulan. Satu kumpulan B, A, satu kumpulan B. Macam mana bagi tu tak kisah. Kita tak perlulah tentu cabut undi ke apa, tak payah. Bagi masuk kelas A, masuk kelas B je. Bagi 2. Macam tu je tahun 2, tahun 3. So, it's an easier way to do experiment tadi. Boleh faham saya harap boleh faham lah. Okay. Tapi untuk tujuan quasi eksperimen tadi, ada beberapa experimental design yang sesuai untuk tu lah. Dipanggil the one group post-test design, the one group pre-test post-test design, static group comparison, and interrupted time series design. Apa? Kita tengok ni. One group post-test design. Mana satu kumpulan je kita guna tu. Semua go through the same process. Treatment, lepas tu measurement. The whole class. Satu kumpulan je macam kata. Tak payah buat dua kumpulan ni.
Satu kumpulan. Tu treatment, lepas tu measurement. Tengok macam mana dia punya performance saja. So masuk kelas tu, ajar dengan modul statistik tadi, lepas tu ambil measurement. Tengok macam mana dia orang punya performance. Okey tak okey. Tapi ini tergantung sebenarnya kalau kita nak buat macam ni, mana kita ni memang cikgu statistik dah mengajar 10 tahun lah. Kita tahu macam mana performance student. Right. And then kalau kita buat macam ni, maybe benda ni memang meaningful lah. Tak perlu control group apa lagi. Kita buat satu kumpulan ni je, lepas tu tengok dia punya testing tu dah. Okey ke tak. But this is a simple way of doing research ni. Lepas tu kita measure treatment, measurement. Macam yang lain lagi tadi, ada pre-test, ada treatment, lepas tu ada post-test lagi selepas tu. Tengok ada efek ke tak. Ya. Ini pun boleh. Lepas tu static group comparison design. Boleh gunakan satu with treatment, no treatment, measurement. Ya. Lepas tu interrupted time series design over a period of time. Macam kata satu semester. Measure over time. Measure macam kita guna tadi lah. Saya guna poll dalam kelas tadi. Kita measure macam tu lah. Tengok macam mana. Lepas tu treatment sekali. Lepas tu measure. Tengok ada progress ke tak after the treatment. Itu time series. Itu. Ada soalan? Ada soalan tak? Semua faham kan? Okey, semua faham. Okey. Mana yang dapat buka video, buka lah. Jangan tengok nama je semua. Okay, soalan. I want some question. Takut nanti tak faham ke apa semua nanti. It's better bertanya sebab sekarang ni masa dah makin singkat untuk kita. Audrey, okay. Because hello sir. Yeah. About the quasi experiment. So is it like it can be for both quali and quanti, is it? Ya, dia experimental method ni memang dia kena guna kuanti. Tak boleh guna kuali. Kuali ni memang just supplementary saja untuk membantu. Macam kita inilah. Kita kena quantify dulu. Sama ada misal kata in the case tadi kita nak buat eksperimen, nak tengok sama ada modul baru yang kita gunakan untuk mengajar statistik tu efektif ke tak. Nak tentukan jawapan tu memerlukan measurement yang kuanti dulu tu. That's why saya tak boleh jawab bahawa dia guna kuali. Kuali elemen ni very minimal ni. Maybe adalah qualitative element tu kita gunakan dengan untuk tujuan observation maybe kan. Kita observe, tengok macam mana perangai budak-budak. Kita observe. Adalah benda kuali macam tu. Tapi now when we talk about experiment, jangan fikir pasal kuali kuanti dah. Just that this is an experimental method. Lain. Okay. Guna quasi punya eksperimen tadi mudah. Betul tak? Dia mudah. Dia tak ada syarat. Mesti ambil cara random apa semua. Tak ada syarat tu dah. You lepas daripada syarat tu. Tapi you kena declare. You guna quasi method. You kena declare tu awal. Jangan you guna quasi method. Lepas tu you declare. You buat through eksperimen. Itu dah tipu dah. Sebab bila quasi method ni. Orang dah tahu. You punya quality of you punya eksperimen ni kurang sikit lah berbanding dengan true experiment tadi. Dia punya level tu. Kalau kata you nak publish, you punya result, finding daripada research you, kalau you guna quasi method ni, in terms of journal you nak publish tu, dia preferred through experiment. Sebab you control semua you punya subjek apa semua sample untuk you punya study tadi. Dari less questions of
Betul ke tak you punya result or your experiment. Benda-benda yang macam tu lah kurang. Berbanding dengan kuazai tadi. Banyak elemen yang boleh ada tanda tanya tu. A lot of question marks. Alright, daripada yang lain-lain ada soalan ke? Yes, sir. Okay. Syayan ni. Saya nak tanya pasal apa tu tadi, reliability dengan reliability tu apa? Sebab saya punya line tadi terputus dekat sana juga. Oh, validity dengan reliability. Ya. Okey, benda ni adalah merupakan isu yang paling penting dalam bila kita buat kita punya instrumen untuk collect data. Bila kita nak buat questionnaire ataupun kita nak buat apa saja instrumen ataupun interview instrumen untuk collect data, kita kena pastikan bahawa soalan-soalan yang kita tanya tadi memang tepat betul. Memang soalan tu yang kita nak tanya dan orang faham bahawa benda tu yang kita nak tanya. Mana kalau benda tu tepat, mana data yang kita collect nanti adalah betul-betul data yang kita kehendaki dan data yang kita kehendaki tu mesti dapat menjawab balik kita punya objektif tu. That means to say is reliable. Faham ya? Kadang-kadang kita tanya soalan. Ni contohlah yang you all punya banyak buat kepada saya. You all dah buat bukan you all lah. You all punya senior yang ada buat FYP2 sekarang dengan saya. Dia buat FYP2 dengan sekarang. Mana dia orang develop instrumen untuk interview. Okey, sekarang ni mereka buat macam ni. Dia dah ada objektif. Lepas tu dia buat soalan-soalan untuk temuduga tu. Untuk objektif satu ada beberapa soalan. Dia akan tanyalah. Di situ kita tengok sama ada soalan yang ditanya tu memenuhi syarat untuk menjawab objektif satu ke tak. Kalau kata dapat jawapan tu tadi tapi tengok balik objektif satu tak terjawab objektif satu. That mean to say tak reliable and tak valid. It's a question of tak reliable and tak valid. Misalnya kata contoh dia lah. You nak kaji mengenai teknologi yang diguna pakai untuk online learning. So, dia objektif dia lah. Objektif pertama tu untuk mengetahui teknologi yang diguna pakai untuk online learning. Dan soalan yang ditanya tu tak jelas. Misal kata soalan yang ditanya, apakah teknologi yang diguna pakai oleh anda untuk online learning? Kalau saya tanya soalan macam tu, dapat ke tak awak jawab dengan tepat apa yang saya mahu? Susah you nak jawab. Teknologi apa ni? You kata, teknologi ni could be smartphone, could be computer, it could be Zoom, could be Webex, could be Team. Yang mana satu nak jawab kan? Bermakna soalan you ni ada masalah dua ni. Dua, it could be reliability dengan validity. Tapi first validity dia tak valid soalan ni. So, that's why saya kata yang ni bermakna kita kena rujuk balik. Tengok apa definition of term teknologi yang dimaksudkan. Apa definisi teknologi yang dimaksudkan dalam kita punya kajian. This why the definition of term is so critical. Now, baru kita define. Baru kita sedar, silap. Now, how do we define technology? Dan kita kata, teknologi ni boleh dibagikan dua. Satu hardware, satu application, misalnya kata, software. Could be hardware, satu application. Now, dari segi hardware, apa yang tergolong under hardware? It could be smartphone, komputer, could be tablet. Ni tiga untuk access kan online learning. Tiga. Lepas tu termasuk under teknologi tadi, apa bandwidth yang digunakan? That's why could be under bandwidth, under teknologi juga. Bandwidth yang mana? Internet yang digunakan, internet jenis apa? Yang internet untuk selular ke ataupun internet yang kat rumah tu. We are not sure. Mana dia kita pakai bandwidth mobile punya tu ataupun kita gunakan yang permanent line kepada rumah, streaming tu ataupun unify direct kepada rumah tu. So which one kita kena tanya benda tu in specific. Lepas tu yang ketiga ni application apa yang digunakan. Mana Zoom ke, Webex ke ataupun Microsoft Teams ke
Lepas tu di sebalik tu lagi ada tak menggunakan e-leave, apa lagi? All those application kena senaraikan untuk soalan tadi. Barulah katakan kita soalan kita reliable dan valid dan boleh menjawab objektif kita. Objektif pertama tadi mengenai teknologi yang diguna pakai untuk tujuan belajar online. Nah, faham tak? Okay. Faham Ini contoh kualitatif tadilah. So kalau kata soalan yang you tak tanya tadi tak menyentuh kepada apa komputer tu yang diguna pakai, hardware dan application tadi, tak mungkin you akan mencapai jawapan-jawapan macam tu. Betul tak? Betul tak? You tak akan dapat jawapan macam tu. That mean to say you punya tu tak mencukupi. Sama juga dengan kalau kita guna quantitative question tadi, kalau soalan tu tak tepat, the item yang kita masuk dalam yang menggunakan Likert scale tadi, soalannya tak tepat. Misalnya kata, you tak senaraikan yang macam tu tadi, soalan tu mengenai hardware, mengenai software tadi, mengenai application, mengenai bandwidth tu tak disenaraikan dalam software. Chances is you punya informer ataupun participant tadi dia akan ketinggalan benda tu. Dia tak ingat benda tu, dia tak jawab benda tu. Mana you punya research memang tak masuk benda tu dah. With the qualitative ke quantitative benda ni, you boleh menyebabkan unreliable dan tak valid. Sedangkan objektif you tadi untuk menentukan teknologi yang digunakan oleh student untuk tujuan learning online. Tapi tak tercapai. Sebab soalan-soalan yang diguna pakai kita dalam kita punya questionnaire dan ataupun interview tadi tak menghala ke situ. So, I hope, okay, boleh faham tu, Chan? Yes, sir. Benar-benar. So, ingat, bila kata validity dengan reliability tadi, dia berkaitan dengan objektif, dia berkaitan dengan terminologi yang kita guna, macam mana kita define terminologi itu, dia berkaitan dengan instrumen, questionnaire, ataupun interview punya question untuk kita collect data nanti. Ini berkaitan semua nanti. Validity dan reliability itu. Tak boleh lari dari situ. Kalau benda tu tak valid, tak reliable, bermakna data yang kita collect tadi sia-sia saja. Buang masa kita collect data. Dia tak dapat menjawab balik objektif kita. Alright. That's why, bila you run dia punya Chromebook Alpha test dia mesti melebihi 80. Kalau dia bawah daripada 80, 70 pun bagi saya dah banyak masalah dah. Sebab dia mean to say orang tak berapa faham apa yang kita nak kaji ni. Satu daripada sebabnya kita guna questionnaire. Questionnaire tu dia ambil daripada negara barat. Dalam bahasa orang putih. Bahasa dia tinggi. Level tinggi. Kita administer, gunakan dekat student kita. Student kita tak faham. Kita rasa dia faham tapi dia tak faham. Ni banyak kali terjadilah. Banyak kali terjadi dengan even my own supervisor. Dia orang nak cepat, dia orang kata, oh tak apa, dia confident dia boleh dapat. Okey, cuba ambil, collect daripada data kita. Kepada student dia. Dia minister question tu, sebab dia orang SK student lah, cognitive science student kan. Collect data, lepas tu, test dia punya, kita ambil dia punya Chromebook Alpha test 60 ataupun 50 lebih je. Means only 50% orang memahami tu. Dah cuba run test, tengok result semua tak significant. Means to say, tak guna result tu. That shows then orang tak faham apa dia baca. Why? Masalahnya kita punya student, ramai daripada student kita band 2 je English. That's the problem. I mean to say a lot of them don't understand. Dia rasa dia faham tapi dia tak faham sebenarnya. And worse, you know what happened? Ada negative statement pun dia jawab secara positif. Dia tak terbalik benda tu. Sampai isu macam tu dia. Okay, ada soalan? I mean, good question. Ada lagi soalan? Ada soalan tak? Okay, kalau tak ada soalan, kita rehat dulu sekejap. Then we come back later on to do our revision. Boleh Okay, sir. Boleh, sir. Boleh, sir. Okay. Kita stop